Okay, tekan yes. Okay, with all due respect, dipersilakan Fioni untuk pembentangan. Buka masa bentang boleh buka ni tak? Buka kamera Fioni. Okay. Buka kamera Fioni masa bentang. Cikgu, saya tak dapat share to screen. Kenapa? Entah. Okay, cuba kamu send dekat cikgu kamu punya slide. Zoom recording. Okay. Okay, ulang. Mana nak betul balik ni? Okay, go. Selamat petang kepada Cikgu Faiz dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang folio sains saya. 6.1 Masalah kesihatan jantung dalam kalangan penduduk setempat banda lawas. Carta di atas menunjukkan keputusan kajian yang diperoleh daripada kajian soal selidik tentang masalah kesihatan jantung dalam kalangan penduduk setempat banda lawas. Melalui carta ini, terdapat 100% responden penduduk setempat tidak menghidapi penyakit jantung, manakala responden penduduk setempat yang menghidapi penyakit jantung adalah kosong. Secara umum, penyakit kardiovaskular (CDV) adalah istilah umum untuk penyakit jantung, termasuk penyakit jantung reumatik, penyakit jantung kongenital, penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung koronari, myocarditis, dan sebagainya. Penyakit jantung biasanya dicirikan oleh rasa sakit dada bagian kiri atau tengah dada yang menular ke bahu, lengan kiri, leher, dagu, dan belakang badan. Salah satu faktor risiko penyakit jantung adalah merokok. Menurut carta di atas, hanya 66.7% ahli keluarga yang merokok, manakala terdapat 33.3% yang ada mempunyai ahli keluarga yang merokok. Next kah? Ya. Next bagi tahu. 6.2 Tabiat pemakanan dalam kalangan penduduk setempat banda lawas. Carta di atas menunjukkan keputusan kajian yang diperoleh daripada kajian soal selidik tentang tabiat pemakanan dalam kalangan penduduk setempat. Banda lawas melalui carta ini terdapat 50% orang kadang-kadang mengambil makanan segera, manakala terdapat 41.7 yang tidak mengambil makanan segera, dan 8.3% yang ada mengambil makanan segera. Makanan segera ialah ungkapan yang merujuk kepada makanan yang dapat disiap dan dihidangkan dengan pantas. Contohnya burger, potongan krepek, dan juga minuman ringan. Sakit jantung berlaku apabila salur darah jantung menjadi sempit. Penyempitan ini berlaku kerana dinding sebelah dalam saluran darah diseliputi lemak, terutamanya kolesterol. Maka ada bahagian jantung yang tidak dapat berkala
aliran darah, dan oksigen yang mencukupi. Kesimpulannya, kita haruslah mengamalkan gaya pemakanan yang sehat pada setiap hari dan kurangkan pengambilan makanan segera bagi tujuan menghindari diri daripada penyakit tersebut. Next. (6.3) Gaya hidup dalam kalangan penduduk setempat benda lawas. Carta pada di atas menunjukkan gaya hidup dalam kalangan penduduk setempat benda lawas. Terdapat 16.7% yang tidak bersenam, 25% yang kurang bersenam, 33.3% kadang-kadang bersenam, dan 25% yang bersenam pada setiap minggu. Selepas itu, terdapat 66.7% yang meluangkan 1 hingga 30 menit untuk bersenam setiap kali. Lepas itu, 25% yang mengambil 31 hingga 60 menit untuk meluangkan masa untuk bersenam. Lepas itu, 8.3% yang mengambil 1 hingga 3 jam untuk bersenam. Dengan itu, terdapat next. Selain itu, terdapat 66.7% yang kadang-kadang mendapatkan tidur yang cukup pada setiap hari, manakala 33.3% yang mendapatkan tidak tidur yang cukup pada setiap hari. Selain itu, terdapat 83.3% yang kadang-kadang mengalami masalah tekanan stres, dan 8.3% yang ada mengalami masalah tekanan stres, dan 8.3% yang tidak mengalami masalah tekanan stres. Dengan ini, terdapat beberapa langkah yang kita boleh lakukan untuk mencegah penyakit jantung, antaranya mengamalkan pemakanan yang sehat dan seimbang. Selain itu, kita juga perlu mengamalkan amalan gaya hidup yang sehat, contohnya bersenam dengan kerap. Jika boleh, kita boleh cuba berjalan pantas masa selama 10 hingga 20 menit. Okay, next. Kesimpulan. Next. Kesimpulannya, penyakit jantung atau nama populernya penyakit kardiovaskular merupakan satu penyakit yang dapat merenggut nyawa dan merosakkan kualiti hidup kita. Penyakit jantung bukan sahaja dapat menjejaskan orang yang mengidapnya, tetapi penyakit jantung juga dapat menyebabkan masalah kepada anak seseorang. Penyakit jantung berkemungkinan diwarisi kepada anak seseorang mengidap penyakit kardiovaskular. Masyarakat haruslah peka dan sensitif terhadap risiko penyakit jantung. Masyarakat haruslah mengamalkan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, mengamalkan diet pemakanan yang sehat dan seimbang, dan melakukan senaman setiap minggu. Amalan-amalan tersebut bukan sahaja dapat mengurangkan risiko penyakit jantung, tetapi juga dapat mengurangkan kebarangkalian menghidap penyakit yang menyebabkan penyakit jantung seperti diabetes, obesitas, dan kandungan kolesterol yang tinggi. Next. Ini adalah model jantung yang saya telah buat. Saya menggunakan tanah liat dan rujuk pada buku teks untuk membuat model ini. Sekian, terima kasih. Tanah Krayan. Okay, thank you Fioni. Thank you, sangat bagus. Ni ada dengan cikgu bersama, Cikgu Kasmi. Hello. Okay, cikgu sentiasa backup.
kalau tak dapat buat live, cikgu sentiasa backup. Pastikan ada orang yang di luar kelas kita untuk masuk bersama. Boleh ni benten. Benten. Okay, cikgu Kasmi cakap benten. Okay, so pembentangan kamu lengkap. Punya kamera cak. Okay, so cikgu akan bagi markah dekat kamu. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Everything activity community classes. Okay, Fioni, sebelum cikgu bagi lagi markah kat kamu, cikgu nak tanya kamu, macam mana kamu boleh macam mana kamu boleh cadangkan cara mengatasi melalui ceramah kesihatan jom jaga jantung kita? Apa yang kamu akan syorkan ketika ceramah itu? Fioni? Saya akan kongsikan ke memberi kesedaran kepada para penduduk dan kongsikan keburukan merokok terhadap jantung. Okey, dalam keburukan merokok yang kamu nak kongsikan tu, apa yang kamu nak tekankan? Macam mana kamu nak guna penegasan macam mana? Contoh cikgu bagi okey. Ini poin cikgu cikgu nak kamu bagi poin selain daripada cikgu. Contoh cikgu boleh bagi kat kamu untuk kita untuk kita bagi nasihat tentang keburukan berhenti merokok, cikgu lebih suka menggunakan grafik yang menakutkan supaya para perokok dia akan tengok, jadi dia akan rasa takut untuk isap rokok. Macam tu. So untuk kamu pula macam mana? Macam mana pendekatan yang kamu gunakan untuk dalam ceramah kesihatan tu? Saya akan kongsikan bahan-bahan dalam rokok itu, ada bahan yang akan menjejaskan jantung. Lepas tu ya. Okey, itu Okey, terima kasih Fioni. Okey, so cikgu akan terus bagi tahu markah folio kamu adalah 87/100. Okey. Cikgu bagi kamu full mark untuk pembentangan kamu yang ni. Okey, sebab cikgu nampak kamu punya pembentangan, cikgu nampak kamu punya sekejap. Ada penambahan. Sorry. Cikgu tengok ada senarai bahan. Okey, bahan kamu gunakan plasticine kan? Betul Fioni? Pernah lihat kan? Okey, so cikgu akan bagi kat kamu 91 markah. Kamu setuju atau tidak? Setuju. Okay, setuju 91 Okay, thank you Fioni. Okay, next kita akan teruskan dengan Crystalline. Mana nak stop screen lah. Astaga, tak lebih nak stop. Okay. Remove pin Crystalline. Okay, Crystalline, cikgu akan pin kamu dan buat kamu jadi host. Bolehkah? Ada slide? Ada slide? Okay, nasib baik kamu bijak. Alright. So, kamu boleh teruskan. Nampak tak? Nampak. Okey. Hari ini saya akan bentangkan tentang berkaitan tabiat makanan dan gaya hidup sehat dengan masalah jantung dalam kalangan penduduk setempat.
Adakah Anda mempunyai keluarga yang merokok? Kebanyakan responden menjawab, terdapat antara responden mempunyai ahli keluarga yang merokok, yaitu seramai 8 orang daripada 15 orang, dan selebihnya 46,7% orang adalah bukan perokok pasif. Hal ini amat membimbangkan karena bilangan perokok pasif lebih ramai. Perokok pasif ini macam perokok yang bukan merokok tapi menghidu asap rokok. Adakah Anda mengamalkan pemakanan yang seimbang? Kebanyakan responden mengambil makanan yang seimbang secara berkala, yaitu seramai 10 orang, dan 1 orang yang tidak mengamalkan pemakanan yang sehat, manakala 4 orang lagi mengambil pemakanan yang sehat. Adakah Anda mengamalkan gaya hidup yang sehat? Contoh, tidur secukupnya, bersenam, dan sebagainya. Dan lain-lain. Terdapat beberapa responden yang mengamalkan gaya hidup sehat, yaitu seramai 3 orang sahaja. Seterusnya, 11 orang lagi mengamalkan gaya hidup sehat secara berkala, dan 1 orang tidak bersenam serta tidak mempunyai tidur yang cukup. Adakah Anda pernah mempunyai ahli keluarga yang pernah mengidap penyakit jantung? Berdasarkan contoh itu, terdapat ahli keluarga yang pernah menghidapi penyakit berbahaya, yaitu sebanyak 40%. Manakala selebihnya, yaitu 60%, mempunyai ahli keluarga yang sehat. Hal ini dikatakan demikian karena kebanyakan keluarga sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sehat. Adakah Anda sentiasa memastikan diri Anda dan keluarga sentiasa sehat? Majoriti responden yang memastikan diri dan keluarga sehat pada capai tersebut adalah seramai 10 orang. Selebihnya yaitu jawaban tidak, dan kadang-kadang masing-masing mempunyai jumlah 1 serta 4. Jawaban responden amat memuaskan karena kebanyakan responden sentiasa memastikan keluarga dalam keadaan yang sehat. Ini model jantung. Wow, cantiknya. Mute. Lupa mute, sorry. Okey, teruskan. Okey, ceritakan macam mana kamu... Sekejap. Okey, ceritakan macam mana kamu buat model ni, apa bahan yang kamu pakai? Baik, kenapa? Kristalin tak dengar? Tak dengar ke? Ceritakan apa bahan yang kamu guna? Plastisine. Satu cara saya buat review video di YouTube. Apa? Review video di YouTube. Okey. Tengok label. Okey, cuba terangkan satu persatu. Tunjuk pakai jari je lah kalau macam tu. Senang je. Nombor 1 tu apa, nombor 2 tu apa. Sampai semua. Terangkan. Yang ni right atrium. Dan nombor 2 tu right ventricle. Sini left atrium. Nombor 4 ni left ventricle. Bagian coklat ni nombor 5 septum. Dan nombor 6 dekat ni pericardium. Nombor 7 pulmonary valve. Nombor 8 ni aortic valve. Nombor 9 tricuspid valve. Nombor 10 mitral valve. Nombor 11 superior vena cava. Nombor 12 aorta. 13 dekat sini pulmonary artery. Dan nombor 14 pulmonary vein. And warna biru ni inferior vena cava. Okay, very good. So last soalan untuk kamu adalah, okay. Tadi kalau Fioni, cikgu tanya pasal cara mengatasi melalui ceramah kesihatan, jom jaga jantung kita. Okay, untuk kamu, macam mana kita nak gunakan pendekatan risalah infografik untuk
memastikan kesihatan jantung kita dapat dijaga. Infografik. Bolehlah. Okey, macam mana kita nak gunakan risalah infografik untuk pendekatan untuk pendekatan bagi masyarakat sedar betapa pentingnya jaga jantung kita melalui risalah infografik. Menyedarkan. Macam mana kita nak sedarkan masyarakat melalui penggunaan risalah infografik? Menyedarkan dekat taman-taman perumahan. Mengedarkan kepada taman perumahan. Apa yang perlu ada dalam risalah itu? Tanpa jawab je apa yang kamu terfikir. Jangan risau, tidak ada jawapan betul atau salah. Saya nak tengok macam mana cara kamu menjawab secara spontan saja. Kita boleh guna platform media massa, guna YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Okay, very good. Okay, boleh cikgu minta tolong pelajar Mocalicious ni tanya soalan tak? Pelajar itu lah. Tanya kan ya? Tanya soalan. Oke. Tanya Kristalin. Bagaimana kamu boleh timbulkan kesadaran masyarakat melalui pertandingan poster? Paham? Boleh? Ingat. Okey, Kristalin. Jawab. Melalui pertandingan poster, macam mana kamu boleh timbulkan kesadaran masyarakat? Thank you. Okay, thank you Mocalicious. Okay, macam mana kamu boleh timbulkan kesadaran melalui pertandingan poster? Kristalin? Oh, Kristalin. Janganlah terkejut. Jawab je. Macam mana? Tengah bagi markah ni. Cepat. Kamu tengah menangis. Jangan nangis. Ya. Okey, cepat. Cepat jawab. Cikgu nak bagi markah ni. Cepat. Bagaimana pertandingan poster tu boleh timbulkan kesedaran kepada masyarakat? Menggalakkan orang ramai supaya tak pertandingan tu. Macam mana dia boleh timbulkan kesedaran kepada masyarakat? Menggalakkan orang ramai supaya sertai itu lah. Macam mana? Kali kita boleh menarik minat masyarakat dan dapat mendedahkan info tentang kesihatan kepada masyarakat. Okay, very good. Okay, sekarang cikgu nak bagi tahu markah kamu untuk folio kamu. 92 markah. Kamu setuju atau tidak? Ada bantahan? 100. Oh, nak 100. Tapi masalahnya markah kamu kurang dekat ulasan 13 saja daripada 20. Kamu tak ada SK, kamu tak ada SP, kamu tak ada tema. Lepas tu, itu kurangnya markah kamu. Tapi tak banyaklah, sikit je. So, okay, setuju ke tidak? 92.
Setuju. Setuju ah? Okay, so sebab ada surprise daripada Cikgu Surya Azani tadi. Mesti heran kan? Terkejut kan kamu dengar suara dia tadi? Mokalicious tu bukan pelajar lah. Dia cikgu lain. Cikgu SK Pusat. Okay, dia sengaja cikgu jemput beberapa orang cikgu yang lain supaya apa? Sebab kita tak dapat nak buat live sebab cikgu bukan provision punya Zoom, so jadi backup memang cikgu dah sediakan untuk jemput cikgu-cikgu lain supaya dia orang boleh tengok kamu. So selain kamu bentang di luar kawasan kelas, di luar lingkungan kelas, so it is orang kata apa, it is considered as TP6 lah. Okay, so both of you, Gwen, Crystalline dan Fioni, kamu layak untuk TP6. Okay, thank you so much. Okay, so hari ini cikgu rasa macam 2 orang saja sebab Lang Yiwon tak dapat bersama kita. Dia cakap dia ada masalah waiting apa tak. Okay, dan cikgu akan minta video dekat dia. So untuk hari ini setakat ini saja. So untuk esok, orang yang akan membentang adalah Pejia, Norman. Norman adakah? Norman dah menghilangkan diri. Okey, ingat ni ya. Pejia, Norman dan Fredolin untuk esok. Okey, so itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Boleh bersurai. Terima kasih, Cikgu.